Saudara-saudara setanah air, sepanjang 3 tahun yang lalu, keadaan sungguh menarik hati. Dengan tenaga kita sendiri, kedudukan kita lebih baik daripada sebarang masa 3 tahun yang lampau dalam sejarah kita. Setiap tahun usaha kita semakin baik. Ia membayangkan kejayaan sebuah masyarakat yang menghargakan kegiatan yang tinggi mutunya. Dalam masa 12 bulan yang lalu, hasil pengeluaran bertambah 21%. Ekspor tempatan bertambah 7%. Perdagangan luar bertambah 9%. Barang-barang yang dikendalikan di pelabuhan bertambah 15%. Cukai pendapatan yang sama kadarnya dengan tahun lalu bertambah 15%. Cukai harta bertambah 7%. Minuman keras bertambah 8%. Tembakau bertambah 12%. Pembinaan rumah-rumah awam bertambah 16%. 14,500 unit. 1 unit setiap 36 minit. Pembinaan private bertambah 27%. Simpanan bank pada bulan Jun tahun ini berbanding dengan bulan yang sama tahun lalu bertambah 31%. Sebanyak 90% mata wang lama yang beredar di Singapura, Malaysia dan Brunei telah ditukar. Kita telah menebus lebih dari 35% daripadanya, iaitu 460 juta ringgit. Kadar pertumbuhan ekonomi kita, iaitu tambahan dalam pendapatan negara seluruhnya atau GNP, telah melebihi 9% setahun selama 3 tahun yang lalu. Jumlah kelahiran penduduk yang bertambah 2,1% dalam tahun 67. Mungkin turun 1,6% setahun. Dengan pertumbuhan ekonomi lebih dari 9% setahun, berarti taraf hidup semakin tinggi. Saudara-saudara harus bertanya, mengapakah usaha-usaha berdisiplin diperketat? Apa sebab didesakkan hasil pengeluaran yang tinggi? Apa sebab diadakan undang-undang pekerjaan yang baru? Sebabnya ialah kita memandang ke hadapan, ke tahun 71 dan seterusnya. Pertumbuhan ekonomi kita mesti disegerakan. Masalah pekerja-pekerja yang kena berhenti mesti dihuraikan. Pemotongan perbelanjaan tentera-tentera British bila mereka undur kelab mesti diselesaikan. Masalah utama kita dahulu dan di masa depan ialah bilangan penganggur. Meskipun pertumbuhan ekonomi kita baik, walaupun pada tahun lalu pertumbuhan ekonomi kita lebih 9%, jumlah pekerjaan baru dalam perusahaan cuma bertambah 5,700 berbanding dengan 5,200 pada tahun sebelumnya. Setiap tahun kita perlukan sekurang-kurangnya 10,000 pekerjaan baru dalam perusahaan, iaitu untuk pelajar-pelajar yang keluar dari sekolah. Jadi, perusahaan mestilah dilipat gandakan. Kita juga mesti dapatkan pekerjaan bagi penganggur-penganggur yang ramai yang ada kerakyatan Singapura. 69,000 warga negara telah berdaftar namanya di pusat pekerjaan. Kemasukan modal dan pakar-pakar mesti kita galakkan
perusahaan akan bertambah jika mantapan politik yang ada disatukan dengan keadaan buruh yang sihat. Dalam tahun 61 terdapat 116 mogok. 420 jam masa bekerja telah hilang. Dalam tahun 67 telah berlaku 10 mogok, merugikan 41,000 jam masa bekerja. Tahun ini 68 hanya 2 mogok. Hilang masa bekerja 700 jam sahaja. Perubahan telah dibuat dalam lembaga pelabuhan Singapura. Overtime yang berlebihan dipotong. Giliran yang ketiga untuk bekerja 24 jam diadakan. 500 pekerjaan lagi telah diberikan kepada warga negara kita. Jumlah pekerja bertambah 10%. Giliran yang ketiga itu juga telah dapat menarik kapal-kapal untuk singgah ke Singapura. Di Limbungan Keppel juga demikian halnya. Sekarang ini ada satu sahaja giliran bekerja. Dengan overtime yang berlebihan. Akan datang nanti, diadakan 2 giliran. Ini akan mendatangkan 300 pekerjaan lagi untuk warga negara. Sebagai permulaan. Boleh jadi nanti, kita adakan giliran yang ketiga pula. Dalam bahagian kesihatan awam juga, akan diadakan lebih banyak pekerjaan dengan giliran bekerja sepanjang tahun, termasuk hari Minggu dan cuti umum. Tetapi apa yang lebih bererti ialah perubahan sikap dan pandangan rakyat kita yang positif. Singapura terdiri daripada kumpulan orang-orang mendatang. Setiap orang hidup untuk dirinya sendiri. Kalaupun dia memikirkan hal orang lain, itu adalah keluarganya sendiri. Sekarang rakyat Singapura, terutama yang lahir dan bersekolah di sini, sedar bahawa soal keselamatan diri sendiri tidaklah memadai. Apa yang kita miliki hanya akan terpelihara jika kita sama-sama mempertahankan kemuliaan negeri kita dan menjaga kepentingan masyarakat kita seluruhnya. Sumbangan-sumbangan serentak yang tak putus-putus kepada tabung pertahanan negara menunjukkan betapa luas dan dalamnya perasaan terhadap keselamatan bersama. Memang benar, 6 juta ringgit hanya dapat membeli 3 buah kapal terbang latihan jet. Tetapi penyertaan kaum buruh, penarik beca, pemandu teksi dan tukang-tukang gunting sama-sama memberi sumbangan kepada pertahanan negara itu, membuktikan kelahiran satu perubahan yang bermutu. Kita bukan lagi sebagai orang-orang mendatang yang mementingkan diri sendiri dan kumpulan yang berlainan. Boleh jadi orang-orang yang sangat berminat kepada Singapura ialah mereka yang pernah melawat ataupun yang pernah tinggal di negeri-negeri tetangga kita. Mereka sangat-sangat menghargai kehidupan Singapura. Apabila saya melawat Brunei baru-baru ini, wakil-wakil Persatuan Rakyat Singapura di Brunei telah menemui saya. Mereka telah mengumpulkan lebih RM1,000 daripada masyarakat Singapura yang kecil di sana untuk tabung pertahanan negara. Mereka juga bertanya, bolehkah mereka membeli rumah-rumah pangsa mengikut rancangan memilik dan bayaran ansur. Saya memberikan jaminan yang mereka boleh membelinya. Mereka semua bermaksud hendak balik ke Singapura. Apabila pekerjaannya selesai, kebanyakan mereka menghantar anak-anaknya untuk bersekolah
di Singapura. Dalam perjalanan balik ke Singapura, saya melalui beberapa buah pulau yang belum diusahakan. Saya teringat setiap bulan 300 hingga 400 orang-orang keturunan Indonesia dan keturunan Tionghoa yang masuk secara haram ditangkap oleh polis dan pegawai-pegawai immigration kita, kemudian dihantar balik. Mereka membayar 200 hingga 300 ringgit Singapura untuk diseludupkan ke pantai Singapura. Kita hidup dalam kawasan dunia yang huru-hara. Perubahan-perubahan besar berlaku di sekeliling kita. Tetapi kalau kita berusaha betul-betul, kita boleh dan akan dapat mengatasi masalah masa akan datang. Sedikit saja negeri-negeri Asia dan Afrika yang dapat memperbaiki apa yang ada pada mereka setelah mengambil alih pentadbiran penjajahan Eropah. Sebaliknya, kita dapat berbuat demikian kerana kita tak pernah gentar menghadapi masalah itu dan menghuraikannya dengan berani. Setiap orang tahu rakyat Singapura kuat dan rajin bekerja. Mereka juga pintar dalam hal-hal keuangan. Tetapi setengah-setengah orang bimbang masa ada kita cekal dan kuat untuk mempertahankan diri sendiri. Apabila kumpulan pertama perkhidmatan negara kita mengalami berbagai ujian, juru-juru latih merasa bimbang sama ada masyarakat bandar yang lembek itu boleh mencapai darjah yang diperlukan. Tetapi tak lama lepas itu, ketabahan mereka telah menjadi buat mulut apabila kumpulan kedua dipanggil. Komanda-komanda batalion melaporkan bahawa anggota-anggota perkhidmatan negara itu telah bersiap sedia dalam keadaan yang lebih tampan. Bahkan kumpulan yang ketiga lebih baik lagi. Satu generasi baru sedang tumbuh. Lebih bersatu padu, lebih berpelajaran, lebih lengkap dan bersemangat untuk mencapai cabaran zaman. Hal ini dapat dilihat di sekolah-sekolah, di kalangan mahasiswa di universiti-universiti, di pusat-pusat latihan perkhidmatan negara kita yang berbilang keturunan. Mereka itu adalah angkatan yang berlainan, sanggup berdiri atas kaki sendiri, penuh keyakinan, ingin belajar dan sanggup bekerja. Mereka tidak mengharapkan sesuatu dengan percuma. Di kalangan mereka akan terdapat pemimpin-pemimpin yang cukup kuat dan berkebolehan mengambil obor daripada kita dan membawanya untuk mencerahkan masa depan secara cemerlang.